Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih saudara kerana bersama saya Syuhaimi Muhammad secara langsung dari Studio 2 Wisma Bernama untuk kita bercakap tentang satu lagi topik yang menarik untuk malam ini untuk kita perkatakan, dan masih lagi panas, dan baru saja saya menerima lampu hijau daripada pihak Kementerian Sumber Manusia di mana bahawa untuk 1 Mei sambutan Hari Pekerja, tema yang dibawakan pada tahun ini adalah pekerja dan cabaran budaya norma baru. Ia cukup sinonim, cukup rapat sekali dengan apa yang berlaku, senario yang berlaku di persekitaran kita dengan wabak pandemik COVID-19. Jadi diangkat pekerja dan cabaran budaya norma baru. Itu tema Hari Pekerja yang jatuh pada 1 Mei 2020. Mungkin lanskapnya akan berbeza, di mana kalau tahun-tahun terdahulu sambutan ataupun perhimpunan Hari Pekerja diadakan, mungkin pada kali ini tiada sambutan, tiada perhimpunan Hari Pekerja, tiada rancangan secara langsung dibawakan sempena sambutan Hari Pekerja, tiada diumumkan secara langsung siapakah penerima-penerima anugerah untuk Hari Pekerja bagi tahun 2020. Tapi mungkin juga pihak Kementerian Sumber Manusia akan menggunakan kaedah-kaedah yang kreatif dan juga inovatif sesuai pada satu ketika tajuk ataupun tema yang pernah dibawakan oleh Kementerian Sumber Manusia dalam sambutan Hari Pekerja, ya, pekerja kreatif pencetus inovasi. Jadi mungkin untuk tahun ini, sambutan Hari Pekerja tahun ini, akan kita nampak suntikan ataupun elemen-elemen yang kreatif dan juga inovasi diselitkan dalam sambutan Hari Pekerja tahun ini. Jadi sekali lagi, sambutan ataupun tema Hari Pekerja tahun 2020, pekerja dan cabaran budaya norma baru, itu tema yang dibawakan. Dan bercakap tentang Hari Pekerja yang jatuh pada 1 Mei dan kita pastinya akan menyambutnya, kita adalah sebahagian daripada pekerja. Saya tertarik bila mana saya mengumpul antara kenyataan-kenyataan mereka yang cukup rapat dengan kita, khususnya yang terkait dalam pekerjaan ini. Misal kata daripada Setiausaha Agung MTUC pada satu ketika menyatakan, ya, pada awal Februari yang lalu, menyatakan malah menasihatkan majikan untuk tidak menggunakan COVID-19 sebagai alasan menafikan hak pekerja. Malah pada ketika itu, Setiausaha Agung MTUC J. Solomon berkata, situasi yang berlaku ini memerlukan libat urus yang kerap antara majikan dan wakil pekerja bagi memastikan penyakit dan juga kebimbangan mengenainya dapat dielakkan. Itu daripada MTUC. Malah kemudian, bila saya melihat apa yang disebut oleh MEF, Malaysian Employees Federation pula menyatakan, iaitu sebuah persekutuan majikan-majikan menjangkakan, ya, kira-kira 1 juta pembuangan pekerja akan berlaku pada tahun ini. Sedikit kebimbangan dari sanubari saya sendiri, dan malah daripada MTUC, daripada QPEC sendiri, presidennya pernah menyebut, malah mengesyorkan tentang membantah syur gaji kaki tangan awam dipotong. Malah beliau, di mana Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Adnan Mat, berkata syur gaji kaki tangan awam dipotong disebabkan tidak wajar dan tidak kena pada masanya ketika kerajaan berusaha mengawal penularan COVID-19. Jadi itu, ya, sedikit sebanyak antara kenyataan-kenyataan daripada MTUC, daripada MEF, malah daripada QPEX. Jadi pada malam ini dalam talian, saya juga, pihak penerbitan juga akan cuba mendapatkan wakil daripada MTUC, MEF dan QPEC untuk kita mengimbau kembali, malah melihat hala tuju di mana agaknya untuk MTUC, MEF dan juga QPEC membawa hala tuju golongan pekerja ini. Baik, untuk pertamanya kita cuba mendapatkan tetamu saya yang pertama di talian pada ketika ini ialah yang bahagia Datuk Abdul Halim Mansur, Presiden Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia MTUC di talian. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Jadi apa khabar Datuk pada malam ni? Salam bulan Ramadan dan ibadah. Salam bulan Ramadan. Jadi dalam tempoh 1 jam setengah baru berbuka tadi Datuk, apa agaknya menu iftar Datuk malam ini? Saya sebenarnya seorang yang simple. Saya berbuka dengan TO panas dan nasi. TO panas dan nasi. Tapi lauk mesti lebih Datuk, ya? Tak ada juga. Saya tak boleh ada 3 lauk, lebih daripada 3 lauk saya pening. Oi, memang senang Datin jaga Datuk. Tapi Datin jaga Datuk senang, Datuk jaga Datin pun senang, tapi Datuk nak jaga pekerja ni mungkin susah. Jadi Datuk, melihat keadaan semasa ni, mungkin kita nak bercakap tentang PKP terlebih dahulu. Bagaimana Datuk melihat senario kemudian PKP hari ini, hari pertama untuk PKP fasa keempat. Jadi bagaimana agaknya kerunsingan pekerja, kerunsingan majikan yang Datuk dengar?
Sebenarnya kalau dikatakan bila negara kita terima wabak 19 ini, Ya. dan apabila kerajaan mengambil tindakan langkah-langkah mencegah dan memerangi wabak ini, kemudiannya dibuat PKP, di situ kepuncak pertama yang jadi tertawa bagi pihak pekerja. Kita telah berbincang dengan pihak pekerjaan pada PKP, maka terpaksa berbincang online. Ya. Dan cadangkan mencari jalan alternatif agar pihak syarikat boleh beroperasi. Dan yang menentukan pekerja boleh menjalankan tanggungjawab mereka untuk mencari rezeki. Dan kerajaan memahami bahawa sebagai sebuah negara industri, kerajaan harus membuat sesuatu penyelidikan sebelum tindakan itu diambil secara drastis. Okey. Jadi di sini yang mana melupakan hari pertama fasa pertama. Okey, Datuk. Kita akan cuba hubungi Datuk sebab saya kurang jelas di sini. InsyaAllah kita akan hubungi Datuk sekejap saja lagi, Datuk. Okey, terima kasih. Okey, alright. Jadi kita masih lagi bercakap tentang hak pekerja, malah kita perlu melihat dari satu sudut yang baru, ya, normal baru. Selepas ini mungkin cara kita bekerja juga berbeza, malah cara kami juga bernama ini dah berbeza sejak mana PKP diperkenalkan. Jumlah kru penerbitan itu sendiri dah pun berbeza, dan ini bila kita bercakap tentang hari pekerja itu sendiri, ya, kerana 1 Mei lusa merupakan sambutan Hari Bekerja, dan harus kita ketahui bahawa Perhimpunan Hari Pekerja, sambutan Hari Pekerja itu diadakan dengan tujuan untuk mengiktiraf dan menghargai sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara serta mengeratkan, ya, semangat kerjasama dan permufakatan antara 3 pihak, iaitu kerajaan, majikan dan juga pekerja dalam usaha pembangunan negara. Jadi pendek kata, untuk membangunkan negara bangsa, khusus dalam sektor industri, pembangunan industri, sektor pekerjaan ini, ia seolah-olah mengaitkan dengan satu konsep, iaitu tripartite solidarity, yang menyebabkan 3 sektor itu tadi: majikan, kerajaan, majikan dan juga golongan pekerja. Dan seperti yang saya nyatakan, dengan tema yang dibawakan pada tahun ini, pekerja dan cabaran budaya norma baharu, itu akan memperlihatkan satu nilai baru dalam ruang lingkup kita bekerja. Mungkin ada kaedah-kaedahnya, kerana seperti yang diumumkan oleh Menteri Kanan Ekonomi sendiri, menyatakan bahawa ada sektor-sektor yang telah pun dibenarkan beroperasi secara penuh. Jadi itu juga memberikan satu kesan di mana laman Facebook Datuk Seri Azmin Ali sendiri menerima pelbagai pandangan, pelbagai pendapat bila mana terdapat operasi-operasi industri-industri yang dibenarkan beroperasi secara penuh, yang ada menyatakan, ya, agree to disagree dengan keputusan-keputusan yang telah pun diumumkan. Jadi telah pun bersedia. Tadi kita beralih daripada Skype ke talian telefon kerana kita mempunyai gangguan sedikit dari segi talian. Sekali lagi bersama saya adalah Datuk Abdul Halim Mansor, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Hello, Assalamualaikum Datuk. Okey, belum lagi. Kita cuba lagi untuk melihat, ya, sejenak tentang apa yang berlaku dari sudut pandangan Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC dengan kenyataan-kenyataan daripada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Menteri Ekonomi sendiri, ya, tentang apa yang berlaku dalam senario pekerjaan pada ketika ini. Kerana dalam sektor pekerjaan melibatkan sejumlah yang besar, dan malah dari segi statistik daripada Jabatan Perangkaan sendiri, pada sekitar tahun 2018-2019 terdapat lebih 15,000 rakyat Malaysia, ya, yang merupakan pekerja aktif. Jadi secara tak langsung dengan keputusan-keputusan ini, dengan apa yang disebut tadi, kekhawatirannya terdapat lebih 1 juta pekerja, pembuangan pekerja akan berlaku tahun ini. Itu kenyataan daripada MEF. Malah daripada FMM sebelum ini juga, sebuah persekutuan penghilang-penghilang, menyatakan bahawa besar kemungkinan 63% ahli-ahli mereka akan membuang pekerja-pekerja akibat wabak COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan PKP yang dilanjutkan dari fasa pertama hinggalah sekarang ke fasa yang keempat. Dan sebanyak 47% penghilang-penghilang tersebut akan berbuat demikian, katanya, dalam tempoh 3 hingga
6 bulan akan datang. Jadi itu antara kesan-kesan daripada COVID-19 dan kesan daripada pelaksanaan PKP yang hari ini merupakan hari ataupun fasa yang ketiga. Malah saya di Studio 2 pada malam ini juga memberikan sokongan walaupun esoknya adalah hari untuk kita menyalakan lampu biru. Kami dah memulakan untuk memberikan tanda sokongan kepada frontliner yang secara tak langsung memang memberikan satu kita berikan semangatlah kepada mereka yang telah pun bekerja keras dalam membantu pesakit-pesakit COVID-19 ini. Jadi kita bercakap juga ya tentang 1 Mei Hari Pekerja, nadanya pastinya suasananya juga berbeza dan kalau kita bercakap ya dengan jumlah pekerja yang ada lebih kurang 15,000 pasti akan terkesan dengan PKP dan juga COVID-19. Jadi dah pun bersedia. Saya dah pun mendapat signal nyatakan bahawa Dato' Abdul Halim Mansor, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC telah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum Dato' sekali lagi. Dato'. Halo Dato'. Okey, belum lagi. Dan kita bercakap ya tentang Perhimpunan Hari Bekerja. Sebenarnya di negara kita Perhimpunan Hari Bekerja bukan sahaja baru diadakan, malah telah pun kali pertama diadakan pada 1991 dan pada tahun ini adalah kesinambungan pada tahun-tahun kedahulu dan kemungkinannya juga tiada lagi ribuan orang yang terdiri daripada tetamu-tetamu jemputan, pekerja sektor awam, sektor swasta, badan-badan berkanun, agensi kerajaan yang duduk di bawah satu bumbung ya dalam satu sambutan yang cukup harmoni kalau kita perhatikan pada sambutan-sambutan yang terdahulu. Jadi perhimpunan yang mengangkat konsep tripartite solidarity itu bertujuan menerapkan semangat kerjasama dan perpaduan 3 pihak di antara kerajaan, majikan dan pekerja dan kali ini tidak akan diadakan. Baik, sementara kita mendapatkan signal daripada Dato' Abdul Halim Mansor, kita terus sahaja beralih ke tetamu yang seterusnya, iaitu Saudara Adnan Man, Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, QPEX di Skype sekarang ini. Hello, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tuan kerana bersama kami dalam ruang bicara pada malam ini. Sama-sama. Okey Tuan, jadi tadi pada peringkat awal saya dah kongsikan tema untuk sambutan Hari Bekerja. Saya dah mendapatkan green light daripada Kementerian Sumber boleh wawarkan temanya pada tahun ini, Pekerja dan Cabaran Budaya Norma Baru. Mungkin pada peringkat awal ini masih lagi fresh tema ini. Jadi mungkin Tuan boleh komen sikit tentang tema tahun ini? Baik, terima kasih saudara. Ya. Bagi tema yang telah dimaklumkan sebentar tadi adalah tema di bawah Kementerian Malaysia. Ya. Cuma bagi PAX, kita mengadakan tema kita sendiri sambutan Hari Pekerja KPEX, iaitu pekerja tunjang kelestarian negara. Okey, pekerja tunjang kelestarian negara. Ya. Tema Hari Pekerja KPEX yang akan diadakan pada 1 Mei 2020 pada Jumaat ini. Okay. Cumanya bagaimana biasa. Jadi bagaimana biasa kita ada kerja pun ada sebagainya, tetapi dalam memberitahui PKP KPEX kita adakan secara live melalui Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam pada 1 bulan juga. Okey, jadi 2 tema yang kita dapat angkat pada malam ini di mana QPEX mengangkat pekerja tunjang kelestarian negara. Jadi inilah bila mana ada pihak-pihak, saya bangkitkan sebelum kita bincang lebih lanjut Tuan Adnan, tentang ada pihak-pihak yang menyatakan tiba masanya juga bahawa pekerja sektor kerajaan ini, sektor awam ini sepatutnya juga memberikan pulangan kepada pihak kerajaan dengan mengurangkan mungkin dari segi gaji mereka. Malah ada pandangan-pandangan lain menyahut, bersetuju dengan pandangan tersebut. Jadi apa pandangan? Kita angkat sekali lagi pandangan daripada QPEX. Baik, pada dasarnya QPEX tidak setuju. Kerana kita punya dapatan sistem pengajian kita jauh di bawah, walaupun ada
sekarang. Tetapi sebenarnya mereka bercakap itu dalam sistem percubaan. Mereka merasa kebimbangan pada dasarnya mereka ambil tengah rasa bimbang. Atau kerajaan mampu atau tidak dari segi perolehan kerajaan pada masa. Tetapi sebenarnya sebut tentang perceraian ini, jawapan juga bayar cerai. Itu sebenarnya adalah pada kerajaan juga, tetapi pada satu ketika sektor di luar sana itu dapat. Contohnya dari segi gaji, contohnya dari segi bonus. QPAC minta perkerajaan satu bulan, kerajaan bagi 500 sebagai bantuan. QPAC minta perkerajaan 3 bulan, kerajaan bagi 500 yang disebut bantuan pangan, tapi di sana mendapat 3 bonus. Kenapa pada mereka dapat 3 bonus, mereka tidak pada kerajaan bayar bonus kepada penyewa awal. Okey, Tuan. Kenapa mereka dapat 6 bulan bonus, mereka tidak bagi kerajaan, maknanya 6 bonus penjawat awam. Okey, Tuan. Itu mereka tidak bercakap perkara itu. Okey, Tuan, kita berhenti rehat seketika dan kita kembali kepada perbincangan selepas ini. Kita berehat seketika dan saudara, kita kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih kerana anda setia bersama kami dalam Ruang Bicara pada malam ini dengan tajuk Pekerja dan Cabaran Budaya Norma Baru. Cabaran untuk saya juga pada malam ini kerana line Skype kita tidak mengizinkan untuk kita bersiaran bersama pada malam ini. Jadi kita cuba dengan alternatif yang kedua melalui panggilan telefon, dan masih lagi bersama saya di talian adalah saudara Adnan Mat, Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPAC, dan kita dah pun melontarkan 2 soalan tentang tema dan juga tentang situasi semasa, pandangan-pandangan bahawa pihak pekerja sektor awam ini perlu memberikan pula kepada pihak kerajaan. Dan masih lagi di talian. Hello, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, ya. Okey Tuan, jadi kita teruskan saja perbincangan kita. Jadi ironinya Tuan, ya, kalau kita melihat pada tahun 2020 ini penuh dengan cabaran juga untuk sektor awam, ya, pejabat-pejabat awam, dimulakan dengan krisis politik pada satu ketika, kemudian pertukaran kerajaan, dan disusuli pula sekarang ini dengan krisis kesihatan yang menyebabkan PKP. Jadi ini memberikan juga kesan kepada penjawat awam. Jadi kesan itu sendiri mungkin Tuan boleh kongsikan sendiri kerana Tuan antara yang bersama-sama kami juga penjawat awam. Jadi apa kesan utama yang dikongsikan sendiri oleh penjawat awam, Tuan? Kalau kesan dari segi COVID ni, maknanya semua orang akan menerima kesan. Sebab COVID ni bukanlah kita menghampar red carpet untuk mereka datang. Tapi dia datang dan kita semua mendapat kesan tersebut. Tetapi apa yang penting, bagi penjawat awam secara prinsipnya kami sangat mudah. Iaitu kerajaan semasa adalah majikan kami. Jadi tidak timbul sama ada kerajaan itu bertukar, kerajaan ini datang, kerajaan itu pergi, dan kami tetap sebagai tunjang kepada kerajaan untuk menjalankan semua dasar-dasar kerajaan untuk dijadikan perkhidmatan ini cemerlang dan sistem penyampaian yang boleh sampai kepada dasar dan juga kepada rakyat di luar sana. Apa yang penting, perkhidmatan kerajaan kepada rakyat tidak terjejas walaupun ada perubahan di dalam tampuk kepimpinan negara, kerana kami telah terlatih lebih daripada 62 tahun wujudnya perkhidmatan awam ini. Jadi kami tidak ada masalah dari segi itu. Semua mungkin dari segi persepsi di luar sana tentang penjawat awam. Apabila suatu perubahan berlaku, dia rasa ada satu persepsi yang digambarkan yang tidak begitu selesa, tetapi sebenarnya penjawat awam tidak ada masalah meneruskan semua proses dan perkara-perkara yang sedang kita usahakan bersama dengan kerajaan, kerana kita ada slogan saya yang menjalankan amanah dan mentera perkhidmatan awam, iaitu berkhidmat untuk negara. Okey. Ya, jadi kerajaan dalam
Tuan, ya, kerajaan dilihat dalam hal ini cukup bijak dan cukup peka dalam menangani isu kebajikan pekerja, khususnya di kalangan penjawat-penjawat awam. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan juga, ya, tentang pakej rangsangan prihatin, ya, sektor awam, penjawat awam diberikan RM500. Jadi itu antara yang banyak membantu juga untuk penjawat-penjawat awam ini, Tuan. Ya, betul. Yang ini kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana mengumumkan pakej prihatin untuk penjawat awam sebanyak 500. Walaupun di luar sana menyatakan penjawat awam tidak terkesan kerana gajinya dibayar, tetapi sebenarnya penjawat awam yang pasangannya ataupun pendapatan seisi rumah juga mula terjejas apabila pasangannya tidak bekerja di sektor bekerja sendiri, contohnya berniaga, membuka kedai jahit, bekerja di kedai tukang jahit ataupun kedai kek dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pasangan penjawat awam ada mempunyai pendapatan kedua. Maknanya untuk menampung perbelanjaan seisi rumah, penjawat awam hendaklah ada pekerjaan kedua. Begitu juga menampung kerana kos yang di luar sana sangat tinggi. Apatah lagi mereka ada pinjaman perumahan yang mana take home pay selepas ditolak pinjaman perumahan ini adalah sekitar 20 hingga 30%. Jadi dengan datangnya COVID-19 ini, perubahan ataupun culture kita telah berubah dan semuanya telah berubah. Akhirnya kita hilang pendapatan yang seisi rumah, maka kita juga terkesan dari segi perbelanjaan seisi rumah. Jadi kalau di luar sana menyatakan kita tak terkesan dari segi jumlah gaji kita dapat, kita akui, tetapi tidak perlulah mereka petikai dari segi sistem pencekaian kerana kami juga membayar cukai, kerana kami juga sama macam mana mereka di luar sana, cuma pendapatan kami jauh lebih rendah dengan pendapatan mereka. Ada ketika mereka di luar sana jauh kegemilangannya, jauh bonusnya, jauh lebih tinggi angka bonusnya. Kami hanya 500 setiap tahun. Tidak pernah kami petikaikan di luar sana kerana kami tahu kami berkhidmat untuk negara bersama-sama dengan sektor-sektor dan berbagai sektor di luar sana untuk membangunkan negara ini. Ini telah terbukti. Kita telah pun lebih 62 tahun bersama dengan sektor-sektor di luar bagi tujuan untuk membangunkan negara bersama. 62 tahun bukan satu tempoh yang pendek, Tuan, ya. Dah banyak nilai-nilai normal-normal lama yang telah pun sebati melekat dengan emosi malah di hati. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pula mutakhir ini kerap menyatakan tentang kita perlu bersedia dengan normal baru. Jadi sejauh mana agaknya pihak sektor awam ni, penjawat-penjawat awam ni sanggup, ya, mula bekerja dengan satu nilai, satu norma, satu normal yang baru dalam tempoh terdekat ini? Ya, baik. New normal yang sering kita sebut pada ketika ini, dan sebenarnya kita telah memulakan arahan daripada Ketua Perkhidmatan kita untuk bekerja daripada rumah. Ini juga perkara baru bagi sebahagiannya. Tetapi sebenarnya dalam sektor awam pun kita telah memulakan bekerja daripada rumah ini semenjak tahun 2007 lagi secara percubaan dalam skop fungsi tugas tertentu. Sebenarnya kita telah pun membuat pekerjaan daripada rumah. Dan banyak perkara yang kita boleh buat daripada rumah, contohnya dalam skop fungsi tugas daripada aduan. Aduan kita boleh buat daripada rumah kerana kita ada dari segi email, Gmail dan sebagainya, dan kita boleh menjawab dan seterusnya. Kita boleh mengedarkan untuk tindakan-tindakan bahagian-bahagian tertentu. Maknanya yang paling kehadapan dan rapat dengan rakyat saja yang akan bertindak secara berada di pejabat dan berada di lapangan. Manakala sektor-sektor ataupun skop fungsi tugas tertentu masih boleh dijalankan di rumah, dan sebahagian dulu kita telah jumpa pada pelukis plan contohnya, mereka ini membuat kerja di rumah kerana mereka hanya melibatkan lukisan ataupun art tertentu dalam lukisan plan yang boleh dimulakan di rumah. Jadi new normal yang akan datang mungkin dari segi perhimpunan, bagaimana kita telah pun mendapat pandangan daripada
Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin dari segi mesyuarat-mesyuarat yang dalam bentuk yang begitu ramai, perhimpunan dan juga majlis-majlis yang kita biasa ada. Dan kalau biasanya kita di bulan Ramadan ni majlis berbuka puasa. Hari-hari kita ada. Rakan-rakan kita, syarikat tertentu, jabatan tertentu. Kemudian after raya, majlis hari raya sehingga sebulan, dan kita memang sangat makmur dan juga sama akrab ataupun silaturahim kita rakyat Malaysia ni sangat hebat. Manakala kita banyak berbagai majlis dan akan datang mungkin perkara-perkara ini kita tidak ada lagi, maknanya new normal akan datang. Mungkin senyap sunyi lah di luar sana. Semua kena kembali dalam rumah dan berada dalam keadaan yang tidak begitu ramai dalam suatu kumpulan tertentu. Jadi dari segi perkhidmatan awam tidak ada masalah, kerana kita telah pun berada dengan skop, fungsi dan tugas masing-masing. Yang ni SOP kita dah pun ditentukan, dan menu prosedur kerja kita pun telah ditentukan. Jadi kita akan berpaksi kepada skop, fungsi, tugas kita, dan yang penting perkhidmatan kita pada rakyat sampai dan rakyat tidak mengeluh. Dan bagaimana pada hari ini, walaupun kita berada sebagai second layer, walaupun kita berada sebagai bekerja daripada rumah, kita telah pastikan rakyat di luar tidak keluh kesah. Cuma rakyat mungkin kesah tidak dapat keluar. Rakyat mungkin kesah tidak dapat sebagaimana selalu. Tetapi dari segi bekalan untuk rakyat, bekalan makanan, mencukupi. Semuanya tidak ada masalah. Dan kawalan harga pun kita dapat mengawal. Ini semua menunjukkan perkhidmatan awam sedang menjalankan tugasnya untuk rakyat. Jadi mungkin selepas ini QPEX ni akan mencadangkan kepada pihak kerajaan agar bekerja dari rumah ini akan terus dipraktikan. Dan akhir sekali juga mungkin Tuan boleh bercakap tentang sambutan Hari Pekerja bagi Presiden QPEX itu sendiri. Silakan Tuan. Ya baik, untuk bekerja dari rumah ni memang kita telah bincang di antara QPEX dan Jabatan Perkhidmatan Awam serta kerajaan, dan kita akan kena pasti sektor tertentu, skop tertentu untuk kita urus daripada rumah. Ini memang akan berlaku dari masa ke semasa. Apatah lagi dengan IRR revolusi, IRR 4.0 ini, maknanya dia akan lebih mencepatkan proses tersebut. Baik, kembali kepada sambutan Hari Pekerja. QPEX kita memang setiap tahun mengadakan sambutan Hari Pekerja yang kita sebut Perhimpunan Pekerja. Malah Hari Pekerja ini, 1 Mei ini adalah dianggap Hari Raya Pekerja. Betul. Merayakan hari kita sendiri kepada kita, dan kitalah pekerja tersebut, dan kitalah kena raikan hari kita sendiri. Dan kita akan sambut pada 1 Mei secara live melalui Facebook Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, yang mana kita telah dimaklumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membuat ucapan secara langsung melalui saluran utama televisyen Malaysia. Pukul berapa tu agaknya Tuan? Kita dimaklumkan pukul 9 lebih, tapi kita tidak dapat waktu yang tepat. Walau bagaimanapun, susun cara QPEX ini akan selepas saja ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita akan terus kepada susun cara lagu negaraku, nyanyian suara pekerja, kemudian ucapan daripada pengurusi jawatankuasa sambutan, ucapan daripada Presiden QPEX, ucapan daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia yang bagi Datuk Umar Khairul Adib bin Abdul Rahman. Dan diteruskan dengan ucapan Ketua Sesatuan Negara yang bahagia Datuk Seri Mat Zulki bin Ali, dan seterusnya kita ada deklamasi sajak, iaitu hidup QPEX, perjuangan kita dan suara perjuangan. Jadi itulah atur cara pada pagi 1 Mei. Tetapi kita ada juga pada petangnya. Dan sebagaimana biasa kita ada sambutan Hari Pekerja ni, kita ada anugerah. Betul. Oleh kerana kita tidak dapat mengadakan perhimpunan dan tidak dapat mengadakan majlis, jadi kita ada 2 anugerah pada tahun ini, iaitu anugerah Majikan Prihatin Sempena Hari Pekerja, dan juga anugerah Tokoh Hari Pekerja QPEX, yang kita akan pergi serah kepada individu dan jabatan tersebut di tempat mereka secara minimum, tidak ada jemputan, hanya live dalam FB dengan jarak yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, dengan langkah-langkah yang telah pun
social standing yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Okey, jadi kita akan tutup majlis sambutan hari pekerja kita ni dengan majlis agihan PEK Iftar Ramadan. Untuk frontliners kita Putrajaya yang akan dilancarkan ataupun bersama dengan Presiden Perbadanan Putrajaya pada 5.30 petang pada 1 Mei dan selepas saja Presiden melancarkan majlis agihan ini, kita akan terus kepada frontliner kita di roadblock bersama polis dan askar. Begitu juga di Hospital Putrajaya. Jadi banyak program yang dianjurkan juga dan sebagainya. Baik. Itu kita punya program sehari lah. Baik, jadi terima kasih banyak Tuan kerana bersama kami pada malam ini dalam kongsikan sedikit sebanyak tentang sambutan Hari Pekerja. Malah kita melihat dari sisi yang lain tentang bagaimana agaknya penjawat-penjawat awam ini akan berhadapan dengan suasana PKP dan juga pasca COVID-19 ini. Dan apapun sebenarnya jika dilihat dari sisi perbualan saya bersama Tuan Adnan Ahmad sebentar tadi, bahawa penjawat awam sebenarnya telah pun dilatih dan dididik untuk mengutamakan negara, jauh melebihi kepentingan diri serta menjadi penghubung antara negara dengan rakyat. Malah dibuktikan tadi bahawa dari segi penghantaran ataupun sumber makanan dalam negara juga membuktikan komitmen bahawa Kementerian Pertanian sendiri telah pun berjaya mengutamakan soal makanan untuk rakyat. Jadi itu antara sumbangan-sumbangan penjawat awam yang tidak boleh kita nafikan dalam tempoh COVID-19 dan dalam tempoh PKP memasuki fasa keempat ini. Sementara tak lama lagi pula dengan Syawal yang menjelma, pasti banyak lagi perkara-perkara yang akan diberikan dan dimainkan peranan oleh pihak penjawat awam sektor kerajaan. Jadi itu tadi perbualan saya bersama Tuan Adnan Ahmad, Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, dengan tema Hari Pekerja bagi Perkhidmatan Awam adalah pekerja tunjang kelestarian negara. Jadi seterusnya di talian bersama saya pula pada ketika ini adalah Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia MEF, Datuk Samsudin Bardan. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Cik Saimi. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan saya pada malam ini dalam ruang bicara. Jadi Datuk, dalam tempoh ini Datuk kalau kita melihat tentang perjalanan malah pengumuman-pengumuman pihak kerajaan, saya yakin dan Datuk sendiri telah memberikan kenyataan-kenyataan, memberikan kesan secara tak langsung kepada majikan-majikan di negara kita. Jadi yang terkini mungkin untuk hari ini, apa agaknya keluh kesah daripada pihak majikan, Datuk? Pertamanya adalah bila kerajaan mengumumkan PKP daripada PKP 1, PKP 2, PKP 3 dan sekarang kita berada dalam PKP 4. Dan mungkin akan berlanjutan sehingga 5 dan 6, kita pun tidak begitu pasti. Tetapi apa yang pasti sebenarnya adalah bila kerajaan mengumumkan PKP berkenaan, ramai di antara ahli-ahli kita, majikan-majikan telah tidak dapat bekerja ataupun beroperasi seperti biasa, melainkan mereka yang dalam apa dipanggil sebagai essential services. Jadi oleh yang demikian, of course kebanyakan syarikat ini tidak dapat beroperasi dan tidak ada dana yang masuk, tidak ada pendapatan yang masuk. Tetapi menjadi tanggungjawab majikan sebagaimana yang telah diarahkan oleh pihak Kementerian Sumber Manusia dan juga pihak Majlis Kesihatan Negara, bahawa majikan-majikan hendaklah membayar gaji penuh, bukan saja gaji penuh tetapi allowance penuh. Jadi bayangkan keadaan kita di mana tidak ada sebarang pendapatan yang masuk, tetapi kita terpaksa membayar gaji kepada para pekerja, dan gaji-gaji berkenaan sebenarnya merupakan kos yang agak tinggi. Masing-masing mengatakan bahawa puratanya adalah kira-kira 33% daripada kos operasi mereka adalah kos gaji. Jadi kalau kita berada dalam keadaan demikian, masalah yang besar adalah bagaimana kita boleh bertahan. Dan kalau kita melihat struktur majikan di Malaysia pula, kebanyakan majikan adalah majikan yang amat kecil ataupun apa yang dipanggil sebagai micro enterprises. Di mana mereka-mereka ini sebenarnya mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang, tetapi jumlah majikan sedemikian adalah amat besar jumlahnya. Kira-kira 650,000 majikan sedemikian. Dan mereka-mereka ini tidak ada dana simpanan, tidak ada stok barang perniagaan, kerana mereka berniaga
dari hari ke hari. Dan bila PKP berlaku, maka putuslah sumber pendapatan mereka dan untuk mereka membayar gaji sebenarnya paling lama mereka boleh bayar pun 1 bulan. Selepas tu mungkin mereka akan gulung tikar. Jadi kalau kita bercakap tentang subsidi upah tu tidak banyak membantu ke Datuk? Subsidi upah kalau kita lihat memang sedikit sebanyak membantu, tetapi cumanya kalau kita lihat subsidi upah berkenaan adalah untuk 3 bulan sahaja, ya. Dan kita tak tahu sama ada selepas itu apa yang akan berlaku sebenarnya. Dan of course subsidi gaji itu sebenarnya adalah maksimum pun 1,200 bulan. Dan kita tahu bahawa jumlah sebenar subsidi upah berkenaan adalah kira-kira kurang daripada 17% daripada gaji yang kita bayar di sektor swasta. Jadi kalau kita bayangkan kita dapat subsidi 17%, tetapi di negara-negara lain jumlah subsidi berkenaan adalah tinggi, jauh lebih tinggi. Ada yang sehingga 80%, ada yang 75% dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya mengharapkan jika PKP ini dilanjutkan, kerajaan harus melihat semula tentang subsidi gaji berkenaan, panjangkan lagi ruang untuk kita dibayar subsidi dan juga jumlahnya harus dipertingkatkan lagi sebenarnya. Tuntutan itu dah pun disampaikan kepada pihak kerajaan? Sebenarnya kita telah bangkitkan dengan pihak kerajaan dan juga ada ruang-ruang lain untuk kita juga cadangkan pada kerajaan supaya kita dapat bertahan lebih lama. Sekarang ni kalau kita mengatakan tentang norma baru, apakah dia norma baru yang kita harus perbincangkan dan harus kita praktikkan. Sebagai contohnya, kalau katakan kita kata dana majikan-majikan yang kecil itu adalah kira-kira untuk bertahan 1 bulan. Bagaimana kita boleh menggunakan dana berkenaan untuk kita panjangkan umur dana berkenaan sehingga katakan sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ya. Sudah tentu kalau kita diminta untuk membayar gaji penuh dan lawan penuh, sebulan itulah saja kita boleh bertahan. Tapi bagaimana kita boleh menggunakan dana yang ada untuk bertahan lebih lama? Kerana kalau kita dapat bertahan lebih lama, sudah tentu kita akan diberikan nyawa dan jika keadaan mengizinkan, kita dapat mengatasi keadaan COVID berkenaan dan kita masih lagi boleh mengekalkan pekerja-pekerja tersebut. Okey, jadi jika pihak majikan sekarang ni, Datuk, hanya boleh bertahan dalam tempoh sebulan, apa perancangan? Datuk sendiri sebagai pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia malah mempunyai ahli-ahli di bawah Datuk. Apa cadangan? Apa saranan? Mungkin Datuk dah duduk semeja untuk menyatakan, untuk bincang mengenai perkara ini. Ya, terima kasih Cik Sami. Sebenarnya kita telah bangkitkan dengan kerajaan bahawa kita sokong kerajaan mengamalkan PKP, tetapi itu tidak bermakna bahawa syarikat-syarikat harus tidak dibenarkan beroperasi. Of course, kita berterima kasih dengan pihak kerajaan yang telah membenarkan kebanyakan syarikat untuk beroperasi. Mereka telah dibenarkan beroperasi dalam PKP 1, 2 dan 3. Boleh sekarang pergi pada 100% operasi. Ya. Tetapi apa terjadi dengan majikan-majikan lain di luar sana? Ya. Ramai lagi majikan-majikan yang tidak dapat beroperasi. Dan kita berharap agar majikan-majikan ini dapat dibenarkan beroperasi, tetapi orang awam tidak harus dibenarkan keluar sewenang-wenangnya. Bermakna kita harus menghadkan kerja ini kepada pekerja-pekerja yang bekerja sahaja. Bermakna kalau kita ada 15 juta pekerja di Malaysia, jadi kalau kita benarkan separuh untuk bekerja, bermakna kita ada 7 juta pekerja yang akan pergi bekerja di tempat kerja. Yang selainnya itu mungkin mereka boleh duduk di rumah dan membuat kerja dari rumah. Sebagaimana yang tekan dari Puan Adnan mengatakan bahawa ini sebagai salah satu norma baru, bekerja dari rumah. Okey, jadi kebimbangan kita, Datuk sendiri telah mengeluarkan kenyataan sebelum ini bahawa dijangkakan dalam tempoh pasca COVID ini, lebih kurang 1 juta pekerja akan hilang pekerjaan. Kebimbangan itu dah mula dirasai kerana walaupun polisi pihak kerajaan bahawa tiada pekerja yang akan dibuang,
tapi kedengaran di belakangnya dah pun berlaku. Jadi bagi pihak majikan sendiri, apa aku janji pihak majikan supaya menyahut polisi kerajaan ini, Datuk? Ya, sebenarnya itulah ya. Kalau kita melihat kepada subsidi upah, sama ada subsidi upah berkenaan adalah menarik dan tidak sebenarnya membuatkan majikan untuk membuang pekerja. Jadi kita lihat bahawa banyak daripada majikan, terutamanya di sektor perhotelan dan juga sektor pelancongan, telah sebenarnya memberhentikan operasi. Saban hari pada kebelakangan ini, saya mendapat berita-berita mengatakan hotel 5 bintang pun tutup, hotel 4 bintang tutup di Penang, di Ipoh, di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, Melaka dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya amat membimbangkan kerana bila mereka tutup, bermakna mereka tidak akan dapat membayar gaji langsung dan pekerja akan hilang pekerjaan. Ini adalah apa yang kita sebenarnya cuba untuk elakkan. Jadi kalau kerajaan memberikan subsidi upah yang lebih tinggi, jadi syarikat-syarikat ini tak perlu untuk membuang mereka bekerja. Mereka boleh lagi dikekalkan dalam perkhidmatan, tetapi kebanyakan daripada gaji itu dibayar oleh subsidi berkenaan. Jadi pada akhirnya nanti bila kita sudah menjadi dapat mengatasi COVID-19, jadi kita akan terus dapat mengekalkan pekerjaan berkenaan kerana bayangkan pada masa yang akan datang, jika majikan-majikan pada masa ini agak galak membuang pekerja, dan selepas itu bila ekonomi itu sudah hampir juga pulih, jadi majikan pun masih takut untuk mengambil pekerja dan banyak lagi pekerja yang akan tidak dapat bekerja. Dan ini ditambah pula dengan mereka-mereka yang baru keluar daripada institusi pengajian dan sebagainya, dan sudah tentu akan menambahkan parah lagi keadaan unemployment di negara kita. Dan juga dengan kebanjiran warga asing, pekerja-pekerja asing yang masih ada lagi, ini memberikan satu saingan kepada pekerja tempatan. Jadi apa pun, terima kasih Datuk kerana bersama saya pada malam ini dalam Ruang Bicara. Terima kasih kembali. Terima kasih. Jadi itu dia Datuk Samsudin Bardan, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, yang antara lain memberikan sentuhan atau pandangan beliau mengenai subsidi upah, dan jika PKP ini berlangsung, pasti pihak kerajaan perlu melihat kembali tentang subsidi upah kerana kesannya nanti bukan sahaja kepada majikan tetapi memberikan herotan sendiri kepada pasaran ekonomi, malah kepada pekerja-pekerja itu sendiri. Dan kita akan kembali selepas ini, saudara, dengan Datuk Abdul Halim Mansor, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, untuk kita melihat pandangan beliau pula dari sudut MTUC itu sendiri. Jadi dua pandangan awal telah pun kita perolehi daripada QPEX, kemudian kita mendapatkan pandangan daripada Datuk Samsudin Bardan. Jadi kebimbangan itu sendiri dengan cakap-cakap di luar sana menyatakan bahawa pembuangan pekerja telah pun berlaku, malah disebut tadi oleh Datuk Samsudin Bardan beberapa hotel juga telah pun menutup operasinya dan terpaksa menghentikan pekerjanya. Perkara ini berlaku dan ia memberikan kesan secara tak langsung bukan sahaja kepada ekonomi tapi dalam kesan sosial rakyat itu sendiri dah pun memberikan kesan secara tidak langsung. Dan hari ini bermula PKP keempat dan kita ingin melihat juga dengan keputusan-keputusan ataupun mereka yang positif COVID-19 dengan jumlah 94 hari ini, di mana 74 daripadanya adalah daripada kluster luar negara yang baru pulang daripada Indonesia. Jadi itu antara kesan secara tak langsung kepada jumlah positif COVID di negara kita ini. Jadi kita mengharapkan jumlah ataupun hajat Ketua Pengarah Kesihatan kita untuk melihat hanya satu angka saja positif akan terlaksana. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Dan telah pun bersedia di talian Datuk Abdul Halim Mansor, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia di talian. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Maaf Datuk, line hari ini memang tidak terganggu lagi. Ya, line hari ini cukup cemburu dengan kita Datuk untuk kita bersama pada malam ini. Dia apabila kita bercerita tentang sesuatu yang positif untuk negara, mungkin ia akan memberikan sedikit kesukaran, tapi insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya untuk menentukan sukses. Okey. Jadi Datuk, saya terus nak kepada follow up saya pada kenyataan Datuk sebelum ini bahawa Datuk kecewa dan Datuk membantah kerana kerajaan membenarkan kos saringan ditanggung oleh Perkeso pada peringkat awal itu hari. Jadi apa statusnya, apa perkembangannya sehingga malam ini, Datuk? Okey, kalau kita melihat dalam konteks
kalau kita melihat dalam konteks bahawa keperluan dan tanggungjawab, kerana apa yang kita lihat yang diperbualkan oleh pihak majikan dan PKS di dalam menangani permasalahan yang mereka hadapi. Contohnya apabila mereka mengatakan produktiviti tidak berjalan, operasi syarikat terhenti. Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang kita dahulukan pada mereka, iaitu bagaimana kalau kita cuba bersama membawa satu alternatif pada pihak kerajaan agar pihak kerajaan membenarkan perjalanan operasi industri berjalan dengan syarat-syarat dan garis panduan yang telah ditetapkan. Bermaknanya syarikat mesti mengeluarkan sedikit pelaburan di segi menyediakan pengangkutan sendiri untuk mengangkut pekerja-pekerja mereka yang berkeperluan dan menentukan bahawa segala pemeriksaan kesihatan dilakukan daripada rumah sampai ke tapak kerja dan segala syarat-syarat pergaulan di tempat kerja mestilah dihadkan. Dan ini bukan perkara baru sebenarnya dalam budaya syarikat di negara kita. Tetapi oleh kerana mereka telah selalu dipermudahkan, maka keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini tidak menjadi salah satu daripada kemestian. Kerana pihak majikan dan PKS menganggap bahawa menjaga kesihatan dan keselamatan pekerja ini adalah satu pembaziran perbelanjaan. Seeloknya mereka mengambil perkara ini sebagai satu budaya keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Jadi apabila ia menjadi budaya, maka perkara ini menjadi lumrah bagi kita untuk menjalankan segala tanggungjawab kita tentang keselamatan dan kesihatan tanpa kita hanya menunggu disebabkan bencana akan datang kepada kita. Jadi mana kita telah bersedia dengan konteks ini. Ini yang kita kata apabila saringan diberikan kepada tanggungjawab Perkeso, kita mesti melihat dalam konteks bahawa Perkeso ini ditubuhkan ialah untuk menjaga dan membayar pampasan-pampasan ataupun pembantuan-bantuan kepada pekerja yang mencarum dan mengalami kecelakaan. Jadi apabila kita memesongkan objektif sebenar itu daripada mana sumbernya, kerana pihak majikan dalam konteks kesihatan, kita senantiasa sebagai MTUC merundingkan yang terbaik kepada perlindungan ini, tetapi majikan tidak mahu memberikan sokongan dengan membayar lebih. Contoh kita lihat SIP, kita membuat perundingan 15 tahun dan di akhirnya kita hanya mendapat 0.2% dan pekerja sendiri mencarum 0.2%. Jadi di situ saya kata tadi bahawa pihak majikan dalam norma baru ini harus memikirkan bahawa kita bekerja dalam satu keluarga di tapak kerja itu. Bukan kita bekerja sebagai seorang majikan dan kuli. Ini konsep lama. Konsep yang harus diterima ialah kita satu pasukan. Memang dilaungkan, we are team. Tetapi dalam konteks melaksanakan, yang mana pihak syarikat masih menggunakan polisi lama, iaitu untung syarikat lebih kepada pemegang-pemegang saham. Dan yang ini saya setuju. Kurang meletakkan keuangan syarikat itu di dalam persediaan seperti END ataupun development dan tabung bangunan modal insan yang ada dalam syarikat, yang harus dan wajib bagi syarikat menyediakan sedikit keuangan tepi daripada selain membayar gaji, operasi dan keuntungan pemegang saham. Ini yang harus difikirkan kerana banyak syarikat tidak mempunyai reserve wang untuk menentukan keselesaan pekerja-pekerja mereka. Datuk, dalam hal ini saya setuju dengan Datuk, dan soalan saya yang ini pula, Datuk boleh menganggap saya sarkastik kerana saya perlukan satu bukti daripada Datuk sendiri, bahawa kita melihat MTUC ini sendiri sebagai payung utama bagi Kesatuan Kerja di Malaysia yang menjaga, membela nasib pekerja ini. Tapi di mana bukti MTUC dalam tempoh COVID-19, dalam tempoh PKP ini benar-benar membantu membela nasib pekerja, Datuk?
Terima kasih. Sebenarnya dalam konteks kita MTUC senantiasa bekerjasama dalam menentukan keselesaan pekerja dan majikan. Kita bukan hanya memperjuangkan hak pekerja itu tanpa kita mempedulikan majikan. Itu sebabnya kita ada badan yang dipanggil NLAC. Dan kita juga mengiktiraf, negara kita mengiktiraf Konvensyen ILO 144 iaitu Tripartisma, iaitu ketiga-tiga badan harus duduk merundingkan keperluan-keperluan asas, keperluan-keperluan perlindungan dan social security pekerja dan juga kepentingan syarikat. Di sini kita lihat kita harus majikan harus berterima kasih kepada kerajaan negara kita Malaysia. Kerana majikan-majikan ini adalah ibarat anak emas oleh negara kita. Apa juga majikan memohon akan dapat dipenuhi oleh pihak kerajaan. Tetapi bagaimana kedudukan pekerja? Sehingga sekarang MTUC berjaya untuk meletakkan gaji asas pekerja, gaji minimum sebanyak RM1,100. Tapi kalau kita lihat dalam konteks COVID-19 ini, kita tidak boleh melihat dalam satu sudut bahawa syarikat kena bayar gaji pekerja. Kita mesti melihat dalam satu sudut bahawa kita bersama-sama dalam kancah peperangan untuk menentukan bahawa semua orang menang. Di sini yang mana tidak lihat, kita tidak lihat bahawa di dalam saranan MTUC bahawa tolong kurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing. Betul. Dan ini tidak pernah disebut. Kita ada lebih kurang 2.7 juta pekerja asing berdaftar dan lebih daripada 3 juta pekerja yang tidak berdaftar. Dan kita telah menyatakan kepada mereka kalau masa saat ini dalam PKP pekerja asing tidak boleh bekerja, harus dirundingkan dan disaring dan kemudian dirundingkan bersama pihak duta negara mereka untuk dihantar pulang. Kerana dalam konteks ini kita telah bersedia di pasar sama, iaitu jika berlaku kejatuhan ekonomi yang mana pekerja-pekerja harus dibuangkan mengikut undang-undang negara kita, Akta Kerja 1955, pekerja asing harus dikeluarkan dulu. Di sini di mana pihak majikan lebih menyatakan mohon pada pihak syarikat, pihak kerajaan agar levy pekerja itu dimansuhkan. Bermaknanya syarikat berhasrat agar pekerja asing tetap di negara kita. Ini yang jadi masalah. Apabila kita tidak melihat daripada umbi dia dulu tu, kita kaji bahawasanya pekerja asing telah berlambak di negara kita ini, termasuk yang tidak permit, yang mana MTUC senantiasa menyarankan pada kerajaan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dengan menentukan bahawa kita ada lapangan tenaga kerja negara. Iaitu semua pekerja pelajar-pelajar yang habis pembelajaran akan dimasukkan dalam lapangan ini untuk bekerja dalam semua bidang selama setahun. Dan yang mereka... Dan kemudiannya kerajaan saya sarankan agar pekerja-pekerja di Malaysia ini diberikan on-job certification ataupun sijil di waktu bekerja. Agar mereka-mereka ini jika berlakunya pengurangan tenaga kerja, mereka masih mempunyai harga diri mereka sebagai pekerja terlatih dan diiktiraf oleh pihak kerajaan. Iaitu apabila mereka menukar kerja disebabkan perkhidmatan syarikat lama ditutup, mereka juga masih ada harga diri dan harga pengalaman yang diakui oleh industri dan kerajaan. Jadi ini tidak akan menyusahkan negara. Di sini Datuk, yang saya kata tadi, pihak majikan dan PKS tidak hanya harus membincangkan subsidi kerajaan di dalam waktu. Ada perkara yang lebih penting. Dalam darurat, sepatutnya waktu kita begini, kita harus duduk bersama-sama untuk memikirkan alternatif agar pihak syarikat dapat bergerak, pihak pekerja dapat menjalankan tugas dan pihak kerajaan dapat memantau. Ini yang paling penting. Tidak pernah disuarakan oleh pihak majikan. Baik Datuk, kita dah pun berada di penghujung. Jadi selamat Hari Pekerja untuk 1 Mei Datuk. Sama-sama Hari Pekerja. Tema kami ialah pekerja nadi negara. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Datuk kerana bersama saya. Jadi itu dia 3 tetamu saya di talian, iaitu Tuan Adnan Mat, Datuk Abdul Halim Mansor dan juga Datuk Samsudin Badan, dan telah pun berkongsi pandangan beliau dengan tajuk yang kita bawakan pada malam ni, pekerja dan cabaran budaya norma baru. Jadi saudara, ruang bicara melabuhkan tirai.
ribuan ampunan maaf kerana pada peringkat awal tadi sedikit gangguan menyebabkan kami tidak dapat membawakan siaran secara Skype bersama tetamu-tetamu kami di dalam ruang bicara. Dengan itu, sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum.